bercakap mengenai ini projek Kod FMU 5 ni. Kalau kamu tahu FMU 5 adalah satu perjanjian jangka masa panjang di antara PLSN dan juga Jabatan Perhutanan lah. Ya, jadi di dalam FMU 5 ni dia punya keluasan memang besar, lebih 100,000 hektar. 101,161,000 hektar. Buat setakat ini FMU 5 dia belum lagi beroperasi lagi lah. Sebelum ini sudah beroperasi lama dan terhenti dari tahun berapa? 2017. Tahun 2019 lah lebih kurang dia terhenti. Forever Sabah juga terlibat dalam menandatangani MOU di antara Perhutanan, Aneka Dasiran dan juga Majlis NGO. Siapa yang kan? Ryan? Majlis NGO. Di mana dalam itu ada WWF Malaysia, ada Forever Sabah dan ada hutan KOCP yang kajian orang hutan apa semua. Jadi fungsi NGO di sini adalah ialah melihat kepada kepelbagaian biodiversity dan bagaimana ini boleh mengurangkan kesan daripada aktiviti-aktiviti daripada yang dijalankan oleh pihak PLSN lah, dan juga mengurangkan kesan kiralah kepada komuniti yang tinggal berhampiran ataupun di dalam ini hutan simpan. Jadi itu kita punya peranan supaya komuniti di sini tidak diabaikan dan tidak dilanggar dia punya hak lah. So ingat saja yang ini kita di FMU 5 kawasan Terus Madi lah, ya, kawasan Terus Madi di Banjaran Terus Madi. Dan Banjaran Terus Madi ini ada dua FMU. FMU di sebelah barat dipanggil FMU 10 Naluhan kan, Naluhan punya kawasan lah. Dan di sebelah Kagibangan sini yang FMU ini FMU 5 lah. Ya. Okey, so itu lebih kurang. So kita sekarang memang berada di kawasan Kampung Panulangon dan di kawasan zon kawasan kegunaan komuniti. Alright, so apa bagaimana buat sini sebenarnya? Apa betul itu KOD itu? KOD itu adalah singkatan ataupun akronim kepada Community Orangutan Ranger Team. KOD di Sabah ini ada 3 kawasan lah KOD. Satu di sini FMU 5, satu di Hilir Kinabatangan di Terusan, dan satu di Hilir Segama. Ya, jadi saya adalah orang yang menyelaraslah ini kerja-kerja KOD di bawah Forever Sabah lah. Kita buat ini kajian ataupun pemantauan orangutan lah di kawasan wilayah masyarakat kampung sini. Kalau kita sebut pasal wilayah masyarakat kampung di sini, kita ada, kalau kita tengok tu kompakmen sendiri pun sudah lebih 3,000 hektar kawasannya. Jadi kita mau tengok orangutan, buat kajian orangutan di kawasan Kampung Panulangon. So kami sudah bermula projek sudah dari tahun 2020 kah? Walaupun kita cakap kita buat ini kajian orangutan di kawasan wilayah community, tapi kita juga buat beberapa projek yang lain seperti projek pembangunan ekonomi, yaitu sumber mata pencarian yang lain lah. Sebab kalau kita lihat masyarakat di kampung ini rata-rata adalah petani yang menanam padi lah, mostly untuk kegunaan sendiri lah. Ya, jadi padi yang diorang tanam tu biasanya memang dipakai oleh keluarga tu lah, dan dia bukan dikomersialkan begitu. Jadi kalau kita lihat kampung ini pun sebenarnya baru juga terdedah dengan kemajuan daripada luar, maksudnya jalan raya, hubungan daripada segi jalan raya. So sebelum ini kampung ini sampai tahun 2019 kan masih lagi jalan hutan lah, masih denai hutan lagi. Dorang jambatan tadi tu kan, dorang terpaksa berjalan kaki dari sini sampai ke sana untuk dapatkan kenderaan untuk mau pergi pekan kah atau mau pergi hospital kah apa dan sebagainya. Ya, jadi baru juga lah dorang ini jalan raya baru sampai di sini lah, sebab ada sekolah Tinanom tu kan. So itu dorang jalan raya itu ada di sini lah. Okey, so kita buat kajian orangutan dan kita buat juga alternative livelihood lah untuk komuniti sini. Jadi untuk kajian orangutan sebenarnya kami cuba buat dari tahun lepas, kami buat beberapa kali survey, kami panggil Ricky Walk.
Dan kami buat ada beberapa transek juga. Kita ada 2 transek di sini. Dan transek yang terakhir kami baru shoot down berapa 3-4 bulan lepas. Ya, yang transek itu memang ada orangutan yang sebelah sini lah. Dan transek yang pertama yang kita set up itu memang ada dia punya orangutan. Cumanya tidak banyak lah. Untuk pengetahuan kamu, area Kampung Panulangon ini atau wilayah dorang ini memang ada orangutan, tapi tidak banyak. Orangutan itu dia yang kalau tengok kita punya pemerhatian, dia hanya guna di kawasan untuk kawasan dia limpas saja. Dia tinggal sini 2-3 hari dan dia pindah lagi ke tempat yang lain. Jadi itu hasil daripada kita punya pemantauan yang tahun lepas, di mana kita tidak dapat buat analisa tu data sebab data dia punya data terlampau kecil. Jadi kalau kita mau analisa dia pun tidak cukup data. Jadi kami anggap begitu, itu orangutan dia lalu di sini pun dia cuma guna untuk lalu saja lah, ya begitu. Sebab kawasan ini berbukit bukau. Saya pun pertama tu saya rasa agak pelik juga sebab saya berasal dari kawasan yang dataran banjir kan, yang rendah. Tapi di sini orangutan boleh nampak sampai yang gunung Bukit Uwai yang tinggi di sini. Si Eri pernah jumpa sarang sana dulu tahun lepas kan, 2 tahun lepas, kan Eri? Ya itu dia punya ketinggian dari paras laut hampir lebih 500 meter lah, dekat 600 lebih meter dari paras laut. Jadi jarang orangutan tinggal di kawasan yang tinggi sebenarnya. Ya, tapi sebabkan kawasan FPV 5 ini memang sudah menjadi pulau di tengah-tengah Sabah ni, sebab FPV 5 ni disempadani oleh 4 daerah. Daerah Ranau, daerah Kinabatangan, daerah Keningau dan juga daerah Tembulan. Okey, sebab itu hidupan tempat ini memang kaya dengan dia punya keberbagaian hidupan. Ini tempat kawasan macam tempat perlindungan lah, refugia untuk ini hidupan liar. Sekarang ni kami untuk tahun ni adalah tahun akhir lah. Ini KOT FPV 5 ni, di mana tahun ini kami memfokuskan kepada kajian keberlaksanaan ekopelancongan untuk Kampung Panulangon. Kita buat ini secara berpartisipatory lah, secara bersama dengan masyarakat kampung. Dorang yang buat, dorang yang identify benda ni ada, tiada, boleh buat, tidak boleh buat, dorang lah yang buat keputusan. Kan? Dan kita hanya memandu dan juga membuat cara itu proses. Okey, tahun ini kita memfokuskan hasil daripada bengkel 3 bulan lepas. Salah satu di antara ada 3 benda lah yang keluar daripada itu bengkel yang buat tu product screening, di mana kita buat pertanian. Projek pertanian iaitu penanaman lada, nanas, dan juga kajian keberlaksanaan ini ekopelancongan di Panulangon. Ya. Di bawah itu untuk aktiviti-aktiviti kajian keberlaksanaan ekopelancongan ini, kita pecahkan ada beberapa komponen lah untuk memberi input kepada itu kajian lah. Okay, satu, kita buat kajian pasal hidupan liar. Kita buat pemantauan hidupan liar sebab kalau dulu secara konvensional kan orang kena satu hari berada di lapangan. Sekarang kalau pakai kamera ni lagi mudah lah. Ya, kita kasih biar saja 1 bulan dan dapat berpungut punya data kan. Senang sikit. Okay, yang kedua kita buat bird list. Sebab kita mau tahu apa jenis burung, spesies burung yang ada sini lah. Kita buat juga kajian kebudayaan, pasal dorang punya muzik, pasal dorang punya pakaian tradisi, tarian tradisi, makanan tradisi dan sebagainya. Jadi ini benda ni kita mau dokumentasikan supaya nanti di hujung nanti ini selepas kita sudah buat itu analisa apa semua dan kita masa-masa kita membuat itu pembangunan itu produk, kita sudah ada data lah dan mudah untuk kita merancang setiap aktiviti-aktiviti di bawah projek di bawah pelancongan berasal masyarakat tu lah. Kamu datang kali ini adalah membantu kami lah, sebab kami pun baru bermula ni, membantu masyarakat sini, terutamanya yang kamu dengar tadi ada Pisang Puruan. Jawatan kuasa Pisang Puruan tu adalah
jawatan kuasa yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus ini projek Arkus di FMU 5. So projek ini kami bekerjasama dengan jawatan kuasa Perseroan untuk sama-sama menguruslah bersama di projek lah dengan orang, dan kami ada juga code member. Memang code ini yang lebih awal diwujudkan daripada itu Perseroan, dan orang memang orang yang bekerja untuk itu kajian itu orangutan lah dan juga gibbon. Hampir 2 tahun kan kita buat tu kajian kan. Hampir 2 tahun kami buat ini kajian orangutan di sini, dan kami mendapati memang itu orangutan memang dia punya populasi sangat sedikit lah. Jadi kami terpaksa tukar kami punya kajian kepada gibbon. Ya, kelawat. Borneo gibbon lah maksudnya, Borneo gibbon. Sebab di gibbon di sebelah Sabah ni, kalau ikut daripada maklumat daripada pakar primatologis kan, si Dr. Mark kan, Dr. Mark Akranes, di spesies di kawasan kita ni dia subspesies lagi. Lain spesies daripada yang ada di kawasan Kalimantan. Ya, dan itu satu. Kedua yang saya pernah nampak di sini, satu kumpulan itu gibbon besar, dia punya kumpulan lebih daripada 10. Biasanya gibbon dia bergerak dalam kumpulan yang kecil, dalam kumpulan 4 atau 5 ekor. Tapi di sini ada grup-grup yang besar. Jadi itu ada satu benda yang sangat sangat aneh lah sebenarnya. Itu bukan kelakuan gibbon sebenarnya. Dia memang dalam kumpulan-kumpulan kecil saja. Jadi sebab itu kami tukar, kami punya kajian, pergi kajian untuk ini buat pemantauan ini gibbon lah.